السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan apa kaitan di antara dosa dan balasan azab yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi kita nak tahu bagaimana dosa-dosa yang kita buat ni, sama ada dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, dosa yang berterusan ataupun dosa yang sekali-sekala, ataupun kategori-kategori jenis-jenis dosa ini, bagaimana kaitan dia, hubung kait dia dengan balasan ataupun dengan hukuman, dengan azab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sama ada manusia dahulu kala ataupun manusia pada zaman yang moden ini. Jadi kita akan lihat bagaimana contohnya di antara hamba Allah yang Allah Ta'ala kasih adalah nabi-nabi dia. Dan di antara yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, nabinya yang mendapat balasan daripada Allah Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, apa dosa Nabi Adam? Apa kesalahan Nabi Adam alaihissalam? Dan kaitan dia dengan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Hawa. Duduk dalam syurga, yang mana syurga ni kita tahu tidak ada tempat dalam dunia ni yang lebih baik daripada syurga. Tidak ada nikmat, tidak ada keselesaan, tidak ada kemewahan yang lebih baik daripada syurga. Dunia ni duduklah kat mana pun, paling cantik kat mana, Switzerland, Maldives dan sebagainya, tak ada tempat yang lebih baik daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa dia kaitan antara kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam yang merupakan hamba Allah yang Allah Taala kasih? Tiba-tiba Allah Taala keluarkan Adam alaihissalam dari tempat yang penuh dengan nikmat, dengan segala kemewahan dan sebagainya, dan Allah Ta'ala letak Nabi Adam alaihissalam di atas dunia.
Yang mana dunia ini dia penuh dengan ujian demi ujian, dugaan demi dugaan, kesedihan demi kesedihan. Jadi ini yang kita akan lihat hubungan di antara kesilapan-kesilapan yang manusia lakukan dengan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi contoh yang kita boleh lihat ialah iblis, yang mana disebut dalam sebahagian dalam kitab tafsir, iblis tu nama dia Azazil. Tak apalah kita nak pakai nama Azazil ke, kita tak mau pakai nama Azazil, itu tak mengapa. Tetapi dalam Quran, dalam hadis tak ada nama Azazil. Azazil ni hanya wujud dalam kitab-kitab tafsir. Jadi iblis, bagaimana keadaan iblis itu yang Allah Ta'ala ceritakan sehingga dia menjadi satu makhluk yang dilaknat. Cuba kita bayang, setiap di kalangan kita ni tuan-tuan, bila kita baca je a'udzubillahi minasyaitanirrajim, setiap kali kita baca a'udzubillah ataupun isti'azah, kita akan baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim ataupun yang seumpama dengannya, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitanirrajim. Mesti ada perkataan syaitan tu, selepas tu ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan rajim. Rajim tu apa? Rajim, tuan-tuan tengok dalam terjemahan Melayu, dia ada macam-macam. Rajim. Ada terjemahan Melayu, dia terjemahkan rajim dengan syaitan yang direjam, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim, syaitan yang direjam. Ada juga terjemahan Melayu yang tuan-tuan boleh tengok, dia terjemah rajim itu, syaitanir rajim itu dengan perkataan Melayunya syaitan yang dilaknat atau yang terlaknat, ataupun yang dihalau keluar dari syurga. Macam-macam lah terjemah, tapi yang banyaknya syaitan yang direjam ataupun syaitan yang dilaknat atau yang terlaknat. Kenapa setiap di kalangan manusia Islam yang beriman, bila dia baca a'udzubillah, dia akan menyebut syaitan itu sebagai direjam ataupun yang dihalau keluar dari syurga atau yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada istilah-istilah seperti itu kepada syaitan, kepada iblis ini? Kesilapan iblis, dosa yang iblis lakukan kepada Allah, apa dia kategori dia sehingga dia jadi sampai ke tahap seperti itu? Yang mana kita lihat bagaimana dalam keadaan syurga, duduk dalam syurga, bagaimana nikmat syurga, benda apa sahaja kesenangan dalam syurga, akhirnya bertukar kepada kehinaan yang diperolehi oleh iblis. Ini antara perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ambil pelajaran. Kita nak tahu apa dia kategori kesilapan itu. Kemudian Allah Ta'ala juga menceritakan kepada kita bagaimana dosa-dosa tertentu. Contohnya dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dosa yang macam mana sehingga menyebabkan Allah Ta'ala datangkan banjir yang kita kata menenggelamkan gunung. Kita ni tuan-tuan, kalau di Malaysia ni, tak pernah lagi kita menghadapi satu banjir yang tenggelam segala bukit dan gunung. Tak pernah. Seteruk-teruk kecelakaan yang pernah kita alami sepanjang kita hidup ni tuan-tuan, di Malaysia ni yang kita pernah tahu, tsunami. Tsunami itu pun tepi pantai saja yang kena. Ya, kita yang jauh dari pantai ni tak kena pun tsunami. Kalau banjir tempat kita, hujan berterusan berhari-hari turun,
dia tenggelam bumbung rumah ada, kita tahu yang tu bumbung rumah tenggelam ataupun sampai ke bumbung. Tapi nak tenggelamkan 4 tingkat, 5 tingkat flat, tak ada, tak pernah. Apatah lagi nak tenggelamkan bukit, bukau, gunung, ganang. Ini antara perkara ataupun hukuman balasan daripada Allah Ta'ala yang pernah Allah Ta'ala kenakan kepada manusia. Kemudian Allah Ta'ala juga telah membalas kesalahan kaum Ad. Kaum Ad, Allah Ta'ala hantar dia angin. Angin dia punya kuat tu tuan-tuan sekalian, sehingga dia terbangkan kaum Ad dan dia terhempas jatuh ke atas muka bumi. Seolah-olah seperti batang-batang pokok yang ditiup angin jatuh atas muka bumi. Habis semua rumah, kebun, binatang dan sebagainya binasa. Dan benda ni diceritakan dari satu generasi ke satu generasi. Sampailah kepada generasi kita, masih lagi diceritakan tentang apa yang berlaku kepada kaum Ad. Kaum Samud sebagai contoh, Allah Ta'ala kenakan hukuman dengan satu jeritan. Satu jeritan. Sehingga setengah-setengah pendapat ulama mengatakan bahawa apa yang berlaku kepada kaum Samud ni, dia punya jeritan dia, dia punya teriakan dia, tuan-tuan sekalian, sehingga kan hati dalam tubuh ni dia boleh terkeluar sampai ke tekak. Hati duduk dalam badan, tengah abdomen kita ni, dia boleh naik, kena pecah sampai ke bahagian tekak kita ni. Itu sebahagian riwayat yang menceritakan sedemikian. Habis mati, tuan-tuan sekalian, kaum Samud dengan suara jeritan yang sebegitu yang Allah Ta'ala kenakan. Kemudian kaum Nabi Lut yang mana Allah Ta'ala hantar malaikat dia, kan, diangkat dan dihempaskan ke bawah, diterbalikkan, dihempaskan ke bawah, dan tidak cukup dengan itu, dilontarkan dengan batu yang bertalu-talu. Ini semua bentuk siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluk dia yang derhaka kepada dia. Tapi kederhakaan yang macam mana? Dan kenapa hukuman itu bisa didatangkan dalam keadaan yang sebegitu? Sama juga dengan apa yang berlaku kepada kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Didatangkan dengan satu bentuk awan. Awan tu datang. Kita tengok awan. Kita duk ingatkan rezeki nak datang, ingatkan hujan. Cuaca akan nyaman, sejuk, hujan akan turun, memberi nikmat kepada tumbuh-tumbuhan, bagi nikmat kepada binatang ternakan yang dapat minum daripada hujan yang akan turun. Tetapi rupa-rupanya awan yang datang itu bukan awan nikmat, bukan awan yang mendatangkan, yang menurunkan hujan, tetapi yang mengejutkan mereka secara tiba-tiba. Awan itu mendatangkan bala dalam bentuk api yang menyala-nyala. Kenapa macam tu sekali Allah Ta'ala seksa, azab kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Dan seterusnya sampailah kepada kaum Fir'aun, dengan Fir'aun itu sendiri tenggelam dan sebagainya. Maka ini sidang hadirin mukminin, kita akan lihat bagaimana Allah Ta'ala mengenakan hukuman yang pelbagai variasinya dalam pelbagai bentuk dan kadarnya kepada manusia yang melakukan kesalahan-kesalahan yang tertentu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia pernah cakap kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana dia kata berkenaan dengan dosa ni. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Dia nak cerita kepada Imam Syafi'i pasal dosa ni. Yang kata dosa-dosa ni macam mana? Dia kata Allah Ta'ala, dia kata, aku berpandangan bahawa Allah Ta'ala memberikan cahaya kepadamu, maknanya bagi ilmu kepada Nabi, kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Malik pesan kepada Imam Syafi'i, janganlah engkau padamkan ilmu itu dengan kegelapan maksiat.
Mana bila kita buat maksiat, bila kita buat dosa, tenggelam habis ilmu kita. Ilmu yang mengeluarkan cahaya itu dia tenggelam habis. Sebab maksiat itu digambarkan sebagai suatu bentuk kegelapan. Jadi bila kita buat dosa, tuan-tuan sekalian, dia tenggelam sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tenggelam habis semua ilmu kita. Baik. Maka apa dia dosa-dosa ini dan bagaimana ulama membahagikan kategori-kategori dosa? Kalau kita lihat, tuan-tuan sekalian, maka para ulama mengatakan bahawa dosa ni dia ada peringkat yang macam-macam, kan? Peringkat yang macam-macam. Di antaranya ialah apa yang disebut oleh para ulama ialah berkenaan dengan dosa dalam bentuk meninggalkan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada melakukan satu-satu perbuatan ataupun amal yang tertentu. Dia kemudiannya dia akan membawa kepada perlanggaran demi perlanggaran. Maksudnya bila Allah Ta'ala perintahkan kepada kita satu benda, jangan kita buat satu-satu perkara itu. Ada datang satu perintah daripada Allah Ta'ala, bila kita tinggalkan perintah itu, dia akan membawa kepada dosa-dosa yang seterusnya. Contohnya apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam AS. Apa dia? Allah Ta'ala kata dekat Nabi Adam AS, wala taqraba hadhihi syajarah, kan, jangan kamu berdua mendekati pokok ini, jangan makan buah daripada pokok ini. Tapi Nabi Adam AS pergi makan pokok tu, kan? Nabi Adam AS pergi makan kepada pokok itu. Tetapi berlaku perbezaan di antara perlanggaran yang dilakukan oleh Adam AS dengan perlanggaran yang dilakukan oleh Iblis terhadap perintah Allah Ta'ala. Yang mana Iblis dengan Adam beza. Adam AS bila dia buat silap, dia cepat bertaubat kepada Allah. Maka dia tidak merebak kepada kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Iblis. Tapi Iblis bila dia langgar perintah Allah, dia merebak kepada satu kesalahan yang lain. Contohnya Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Satu-satu perintah suruh sujud, dia tak mau sujud, aba. Lepas tu wastakbara, dia takabur, dia besar diri, dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia kufur kepada Allah Ta'ala. Dia berjangkit-jangkit sampai dia pertikaikan Allah Ta'ala. Daripada dia tak mau sujud kepada kejadian Nabi Adam AS, sehinggalah kepada dia pertikaikan Allah Ta'ala. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan dia daripada tanah dan aku daripada api. Itu contoh bagaimana satu perlanggaran dia merebak kepada satu demi satu perlanggaran yang lain. Dia sama macam kita lah, tuan-tuan. Kita dengan mak kita, dengan ayah kita sebagai contoh, kan? Asal-asalnya ayah dengan mak kita larang kita satu benda. Jangan main air banjir sebagai contoh. Bila banjir ataupun musim tengkujuh, air sungai naik, maka mak kita, ayah kita larang kita daripada main air sungai sebagai contoh. Kita pergi main juga, kan? Balik-balik ayah marah kita, mak marah kita, kemudian kita bergaduh dengan mak, kita petikai, kita lawan mak kita. Asalnya kita langgar satu benda sahaja, kemudian dia berjangkit kepada bergaduh dengan mak kita, dengan ayah kita, sebab kita pertahankan perbuatan kita, dan akhirnya menjadikan kepada tersinggungnya perasaan mak kita, ayah kita, sebab kita lawan dia. Itu contoh bagaimana daripada satu kesilapan dia berjangkit kepada pelbagai kesilapan yang lain. Jadi bagaimana para ulama dia membahagikan dosa-dosa ni untuk kita tahu kaitan dia dengan hukuman azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia bahagikan kategori dosa ni kepada 4 jenis. 4. Yang pertamanya mulkiyah,
kan, mulkiyah. Yang keduanya syaitaniyah, yang ketiganya sabu'iyah, dan yang keempatnya bahimiyah. Macam mana mulkiyah? Yang kata mulkiyah ni, dosa dalam kategori mulkiyah. Apa dia kategori mulkiyah? Iaitu dia melakukan satu perbuatan yang macam dia ni berkuasa sangat, macam Tuhan, macam sifat Tuhan. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat Tuhan ni apa dia, tuan-tuan? Sifat Tuhan ketinggian tu sifat Tuhan. Keagungan tu sifat Tuhan. Besar diri tu sifat Tuhan. Sombong itu sifat Tuhan. Kita manusia, kita tak boleh sombong, kita tak boleh besar diri. Kita ni banyak kelemahan, kita banyak kecacatan, kita banyak kesilapan. Itu adalah kesilapan kita sebagai manusia, yang mana kita tak boleh buat benda-benda yang macam tu. Maka ini antara satu bentuk kesilapan yang paling besar. Sifat Tuhan, benda yang Tuhan larang kita buat seperti syirik, tapi yang itulah yang manusia lakukan. Maka sesiapa yang melakukan kesalahan kategori yang pertama ini, dia telah melakukan satu dosa. Dan dosa ini, tuan-tuan sekalian, yang kita takutnya, dia bukan sekadar membatalkan pahala, bukan sekadar dia menghilangkan pahala, tapi yang kita bimbangnya takut sampai ke peringkat syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita tak mau. Itu yang pertama, kategori yang pertama. Yang kedua, dia panggil sebagai dosa ataupun kesilapan kategori syaitaniyah. Kan, syaitaniyah, perangai setan. Ini ciri-ciri setan. Tapi kita janganlah cakap engkau ni perangai setan. Kalau kita kata engkau perangai setan, memang bahasa tu bahasa yang kasar. Tapi dosa yang mempunyai ciri-ciri perangai setan. Perangai setan ni apa dia, tuan-tuan? Perangai setan ni antaranya dia suka ajak orang lain buat maksiat. Tu perangai setan. Cuba cek diri kita. Cuba kita semua, tuan-tuan, cek diri kita. Kita pernah tak ajak orang lain buat jahat? Kalau kita ada perangai suka ajak orang lain buat jahat, maka itu bermakna kita melakukan satu dosa yang dipanggil sebagai dosa syaitaniyah, perangai setan. Bila orang lain nak buat benda baik, orang lain nak semayang, kita halang, kita sekat. Itu perangai setan. Orang duk elok-elok, kita ajak dia buat jahat. Orang nak buat benda baik, kita larang dia. Tak payah semayang lah. Kan? Tak payah semayang kan? Kita qada lah lepas ni. Sebagai contoh. Kan? Ataupun lepas ni kita taubat pun tak apa. Ini antara benda yang dilakukan oleh sebahagian daripada manusia, yang mana mereka ni buat satu perangai syaitan. Ataupun dia mencipta benda baru dalam agama yang dipanggil sebagai bid'ah. Benda yang tak ada dalam agama, tapi dia pergi pandai-pandai, pergi reka, pergi buat benda yang pelik-pelik. Tengah malam berzikir dengan suara yang kuat, bercampur lelaki perempuan dan sebagainya. Kan, pergi dekat kubur, buat upacara-upacara tertentu, letak bunga dengan potret, lepas tu ada tawaf, kecium, peluk batu nisan dan sebagainya. Ini benda-benda bid'ah, khurafat, yang mana ia adalah perangai syaitan, kan, perangai setan. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kalau kita ada perangai duk suka ajak orang lain pergi haknyai, tengok perempuan, kan, apa ni, tiger show dan sebagainya, itu perangai setan. Kan, kita ajak orang kononnya nak pergi makan dekat haknyai, tapi lepas tu kita ada aktiviti sampingan. Itu perangai setan. Aktiviti sampingan yang baik tak apa, tapi aktiviti sampingan yang kita sedia maklum lah, yang benda-benda yang setengah orang suka buat benda yang tak baik tu, maka itu perangai setan. Jadi kita kena cek diri kita, kita ada tak perangai lagu tu?
Ajak kawan penuh satu kereta, 4 orang, 5 orang, ajak penuhkan satu van, jom kita pergi bersukaria. Adakah kita perangai macam tu? Ataupun minum air mabuk dan sebagainya. Kita ajak orang. Kalau kita buat seorang tu memang dah dosa dah, kita seorang. Tapi tidak kita buat cara berjemaah. Kita yang jadi Tok Bilal, kumpulkan jemaah ni pakat minum ramai-ramai. Buat pesta seks, buat pesta liar, kan ajak kawan-kawan 10 orang, 15 orang bersukaria di kondo dan sebagainya. Ini perangai setan. Dia yang duk ajak orang buat dosa. Orang duk elok-elok dekat rumah, dia ajak orang keluar rumah buat dosa dengan dia. Ini perangai setan. Maka kita jangan ada perangai lagu ni. Bukanlah saya nak kata kita boleh buat maksiat, tapi nak bagi tahu daripada buat maksiat, ajak orang, kita yang tukang ajak, kita jadi Tok Bilal dalam masalah maksiat ni, lebih baik dosa tu kita seorang-seorang buat. Bukan nak suruh tuan-tuan buat dosa, tak, tapi nak buat perbandingan bahawa lebih baik dosa tu kita buat seorang daripada kita ajak orang untuk buat maksiat. Kita jadi tu imam dalam buat maksiat. Tak boleh. Dosa dia lebih besar, jauh lebih besar daripada dosa bersendirian melakukan dosa. Ini antara amaran yang dibuat oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Satu lagi yang dia panggil sebagai dosa perangai binatang buas. Perangai binatang buas. Macam mana dosa yang dalam kategori binatang buas ni? Watak binatang buas, iaitu permusuhan, berbalah, hot tempered ni, suka marah tak boleh, ada silap sikit dia punya marah tu terlalu besar, terlalu bersangatan, suka ambil hak orang. Ini perangai binatang-binatang liar lah. Perangai binatang liar. Cuba kita tengok diri kita masing-masing, tuan-tuan. Kita ni dengan orang macam mana? Kita suka bergaduh ke kita suka mendamaikan? Ada orang dia memang suka bergaduh. Dia ada dalam grup WhatsApp, bergaduh habis satu grup WhatsApp. Dia menulis di Facebook, bergaduh dalam Facebook. Dia duduk berjiran dengan orang, bergaduh dengan jiran sebelah, dengan opposite, dengan jiran yang depan dia, jiran belakang, dapur dia, kiri kanan, semua bergaduh. Kalau kita ada perangai macam ni, tuan-tuan, ada kawan kita bergaduh dengan kawan, ada jiran kita bergaduh dengan jiran, ada adik-beradik kita bergaduh dengan adik-beradik, itu bermakna kita mempunyai dosa dalam kategori binatang-binatang liar, perangai binatang liar. Satu bentuk dosa yang berleluasa. Dia suka ceroboh hak orang. Dia suka ceroboh hak orang. Dan dia suka rampas hak orang lain. Saya duk bercakap dengan kawan-kawan yang duk selalu buat marketing. Kan, jumpa dengan macam-macam lah. Bila kita bisnes ni, kan, kita ada company dan sebagainya, kita buat marketing. Jumpa orang tu, jumpa orang ni dan sebagainya. Jadi sahabat saya ni pun cerita kepada saya, dia kata susah ustaz marketing ni, kita nak dapatkan apa, kita nak cari rezeki ni susah, dia kata. Saya tanya dia, susahnya susah apa? Dia kata ada masa, dia kata rezeki kita ni duduk dalam tangan kita dah, tapi orang datang ambil lagi. Ada masa rezeki tu kita buh dah mulut dah masuk dalam mulut dah, tunggu nak telan je, tu pun orang ambil masuk tangan dalam mulut, dia keluarkan balik. Ni contoh orang ni, tuan-tuan, dia punya pelahap kepada rezeki yang ada pada orang lain tu, dia tak kira dah. Saya pernah cerita rasanya dekat tuan-tuan, ada hamba Allah, tuan-tuan, dia beli rumah belah seberang perai ni. Isteri dia cikgu sekolah, kan, cikgu sekolah di sebelah pulau tu. Dia duk cerita kat saya, seronok lah boleh pindah dah ke seberang perai ni. Sebab apa boleh pindah dah? Pasal dah dapat dah surat. Dia kata dah dapat surat yang isteri dia boleh pindah dah.
ke seberang perai. Lepas tu tak berapa lama lepas tu saya jumpa dia balik, tanya dia, dah pindah ke belum? Dia kata tak jadi pindah pula. Saya kata lah, hari tu kata dah keluar dah keputusan, dah boleh pindah ke seberang perai. Dia kata nak buat macam mana ustaz? Dia kata kami on the way kami pergi ke pejabat nak pergi ambil surat. Rupa-rupanya surat yang keluar tu atas nama isteri dia, kata boleh tukar dah daripada belah pulau ni sampai ke seberang perai, boleh pindah ke seberang perai ni. Tiba-tiba ada orang cancel, buh orang lain pula. Buh orang lain pula. Surat dah keluar dah. Tunggu penama pergi ambil surat je. Tapi yang tu pun boleh cancel, ganti dengan orang lain. Contoh nak cerita dekat tuan-tuan, bahawa siapa yang kerja government ke, kerja swasta ke, cukup tahulah benda-benda macam ni. Benda yang dah jadi hak kita. Kan, benda yang mana kita dah ikut peraturan. Kita ni punyalah follow segala peraturannya, SOP apa semua, ikut syarat dan sebagainya. Orang lain dia tak peduli SOP. Orang lain dia tak ikut apa ni peraturan-peraturan. Dia boleh langkau ke atas, dia kenal mana-mana kabel, tak tahulah kabel optik ke kabel apa, kita tak tahu apa yang dia guna, tapi dia boleh ambil benda yang asalnya hak kita. Ini perangai manusia, tuan-tuan sekalian. Dia punya tamak dia tak kira. Benda hak jadi hak orang. Padahal orang dah minta banyak kali, dah buat ikut peraturan apa semua, tapi manusia ni dia tak kira. Bila dia kata dia mau, dia kenal orang atas dan sebagainya, maka dia boleh buat apa sahaja. Kita tuan-tuan kena ada rasa bersalah. Kena ada rasa guilty tu bila kita ambil hak orang. Kita tak ada keperasaan tuan-tuan sekalian, kawan tu dah seronok lah, dah buat segala preparation nak pindah, kita pergi ambil hak dia. Kita sampai tak ada hati perut buat benda-benda yang macam ni. Sebab tu kata dosa macam ni, dosa ataupun perangai binatang buas. Satu lagi yang digunakan istilah oleh ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata dosa bahimiyah, macam binatang ternakan. Macam mana binatang ternak? Tadi binatang buas macam harimau, macam singa, serigala. Ini satu lagi perangai macam binatang ternakan, macam ayam, macam kambing, macam lembu. Dia kata itu dosa kategori dia suka memenuhi kehendak kemaluan dia dan juga kehendak perut dia. Ini macam binatang ternak. Dosa macam ni contohnya macam orang berzina, kan, jenis suka telanjang, jenis suka makan benda-benda kotor, harta anak yatim pun dia tak takut nak makan, dan seumpamanya. Semalam masa dekat-dekat nak tidur semalam, duk baca Facebook. Ada satu kawan Facebook saya ni, dia tulis komen. Dia kata kalau nak mandi buih pun kan, janganlah duk tunjuk pada orang. Lepas tu dia kata ustaz pun satu nak komen pasal tu, dia pergi tunjuk gambar artis tu. Kita tahu lagu tu, kita Google kan, kita Google lah, cerita apa pula mandi buih ni. Oh, rupa-rupanya ada satu selebriti ni, artis ni, dia mandi buih dengan suami dia. Jadi orang bakal hentam dia. Tuan-tuan, manusia ni bila dia tak ada rasa malu, kan, bila dia tak ada rasa malu, dia nak cari konten ke, kita tak tahulah konten apa sekarang ni, konten TikTok ke, nak Facebook ke apa, kita tak tahu, Instagram ke apa tu, kita tak tahu. Tapi manusia sekarang ni dia punya nak kejar kemasyhuran, populariti, followers yang ramai, view yang banyak dan sebagainya. Dia tak ada rasa malu dah. Sampai mandi buih pun nak tunjuk pada orang. Sekarang ni tuan-tuan jangan terkejut tengok atas jalan orang duk menari, duk melompat. Pasal apa? Konten lah. Masing-masing nak buat konten, nak supaya orang pakat tengok ramai-ramai. Kita boleh tengok tepi jalan orang duk menari, kan. Dulu yang duk menari tepi jalan ni orang gila ya tuan-tuan. Orang gila ya yang duk menyanyi tepi jalan, yang duk menari tepi jalan.
duk angkat tangan, duk angkat kaki, duk goyang punggung apa, itu orang gila ya tuan-tuan. Hari ni perbuatan orang gila itulah yang dilakukan oleh manusia-manusia yang lahir sebagai tidak gila. Tapi nak tiru perangai orang gila, kita pun tak faham. Sehingga manusia tidak ada maruah, tidak ada rasa malu. Kita tuan-tuan kena ada rasa malu. Kena ada rasa malu. Kalau tidak ada rasa malu, macam Nabi katalah, akhirnya manusia dia akan buat sahaja apa yang dia nak. Dia dah tak ada batasan dah. Dia tak ada limit. Dia jadi unlimited. Tak ada benda dah yang boleh membataskan dia, yang boleh halang dia. Kalau dia rasa dia nak buat, dia buat. Ini perangai manusia. Maka para ulama mengatakan bahawa dosa yang banyak dilakukan oleh manusia kerana manusia ini dia berdasarkan watak-watak yang dia ada. Ada orang dia watak yang pertama tadi, dia nak jadi macam raja, dia nak ambil alih kerja Tuhan, urusan Tuhan, dia besar diri, cakap tu sombong, seolah-olah dia sentiasa betul, tak pernah salah dan sebagainya. Ada orang lagu tu. Macam-macam kategori manusia. Maka balasan yang Allah Ta'ala kenakan kepada manusia sesuai, adil, sebagaimana kesilapan manusia itu. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 123, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man ya'mal su'an yujza bih, barang siapa yang melakukan su'an, benda-benda jahat, dia buat kejahatan, maka Allah Ta'ala akan kenakan balasan berdasarkan kejahatan itu. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala bila dia kenakan balasan tu sebab benda jahat yang kita buat. Memang secara spesifik pasal tu. Bukan kata Allah Ta'ala dia buat tu untuk menganiayai, menzalimi orang, tak. Kita buat benda kecil je, tapi balasan dia besar, tak. Balasan dia besar tak besar, balasan sesuai dengan dosa yang kita buat. Contoh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, apa dia kata? Dia kata balasan daripada Allah Ta'ala disesuaikan dengan apa yang kita buat, apa yang manusia tu buat. Dia kata, contoh apa kata Imam Ibn Qayyim? Dia kata, katalah kita ni satu orang yang suka memaafkan orang lain. Contoh yang Imam Ibn Qayyim dia nak kita faham. Penting kita ni perhatikan benda kita buat supaya kita dapat benda yang sama dan lebih baik daripada Allah Ta'ala. Maka contoh yang Imam Ibn Qayyim bagi kepada kita ialah, contohnya bila kita suka bagi kemaafan kepada orang, kita suka maafkan orang lain, maka Imam Ibn Qayyim kata apa? Orang yang macam ni mudah diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah untuk maafkan orang. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita naik kereta, kan? Saya naik kereta, kadang-kadang geram juga dengan budak-budak yang naik motor ni. Kan? Budak-budak naik motor, lampu dia merah, kan? Lampu dia merah, kita hijau. Biasa kita tengok, kita tak gerak lagi, dia dah langgar lampu merah. Yang tu tak apalah juga, walaupun salah dari segi undang-undang, tapi yang tu tahan lagi. Tapi yang ni tuan-tuan, di kepala batas kita ni, kereta duk bergerak hijau ni, dia boleh menyelit lagi. Dia lampu merah, dia boleh menyelit kot celah-celah kereta yang sedang bergerak tu. Oh, yang ni kita pula yang jadi takut pergi langgar dia. Lepas tu kita buat apa? Kita buat apa? Kita horn lah tak? Kita horn. Setengah daripada kita dia tak horn, dia kata apa budak ni. Macam tu lah setengah daripada kita. Saya horn. Saya horn panjang. Horn panjang sebagai tanda bahawa apa yang dia buat tu sangat bahaya. Itu kegunaan horn. Kan? Itu kegunaan horn. Kita bagi horn panjang, satu teguran kepada dia bahawa benda yang dia buat tu sangat bahaya. Bukan saja bahaya kepada dia, kepada diri dia, tapi juga bahaya kepada orang lain. Tuan-tuan tahu budak-budak ni dia buat apa? Dia angkat jari tengah kat kita. Dia angkat jari tengah. Dia yang langgar lampu merah,
hampir kita terlanggar dia, kita break nak selamatkan dia daripada cedera ke, jatuh, mati ke apa semua, dia angkat jari tengah kat kita. Tuan-tuan rasa apa? Apa orang kata? Rasa terbakar. Rasa terbakar ni dalam tubuh kita, rasa geram sungguh. Tapi tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan angkat jari tengah juga macam mana? Kena ada orang ambil gambar saya, jadi viral pun. Ustaz je lah ni angkat jari tengah. Sebagai contoh. Kita maki dia sebagai contoh. Apa kita dapat? Kita maki. Kita mencarut. Apa kita dapat? Kita tak dapat apa tuan-tuan. Tapi kita pula terikut-ikut dengan perangai buruk dia. Maka dalam ketika-ketika macam ni tuan-tuan, maafkan je lah. Kalau kita ada cara lain, kita rakam bagi kat polis ke JPJ ke, yang tu boleh buat. Tapi kita jangan sampai tahap terikut-ikut dengan perangai dia. Samalah juga yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bila kita bagi peluang kepada orang. Katalah ada kawan kita susah, dia pinjam duit dengan kita. Saya tuan-tuan minta maaf lah saya sebut, bab pinjam duit ni ramailah orang nak pinjam duit, kan? Orang ramai nak pinjam duit. Kita pun bukanlah kaya sangat, kita pun bukanlah banyak duit, kita pun ada masalah kita sendiri. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kadang-kadang orang minta banyak ribu, puluh ribu pun ada minta tolong. Kita tak mampu nak tolong banyak-banyak. Jadi kita tahu dah, kita dah hidup lama tu, kita tahu dah, kita bagi duit kat dia memang hilang lagu tu je lepas tu. Kita tahu dah benda-benda lagu ni. Jadi kita bagilah berapa ratus, 200 ke 300, kita kata minta maaf lah, kita tak ada duit, kan? Kita tak ada duit. Tapi kesian juga dekat hang ni kata, kan? Kat Enta ni kesian juga. Tak apalah, ambil lah 200-300 ke 500 kita bagi. Dalam hati kita, kita tahu dah, duit ni kalau hilang pun kita tak ada lah rasa terbuku sangat, kan? Kita tak ada lah rasa nak marah sangat. Kita pun bagilah kat dia berapa-berapa yang kita boleh bagi. Tuan-tuan, ada ketikanya kawan-kawan kita ni orang baik. Dia datang, dia beritahu kat kita, dia tak mampu nak bayar. Kan? Dia kata minta maaf, janji nak pinjam sebulan, 2 bulan, tapi dah dekat setahun tak mampu nak bayar lagi. Dia sendiri mengakui dia tak mampu nak bayar. Maka kita ni tuan-tuan, duit yang 200-300 ni, 400-500 ni tuan-tuan sekalian, tidak akan menyebabkan kita kaya. Saya nak tanya tuan-tuan, katalah duit tuan-tuan 400 jatuh longkang sekarang, tuan-tuan jatuh miskin tak? Berubah tak hidup? Hari ni kena makan nasi saja, lauk tak ada. Pasal apa? Tadi hilang 400. Ada lagu tu tuan-tuan? Tak ada. Kita boleh makan lauk ayam macam biasa, kita boleh makan ikan siakap macam biasa. Pasal apa? Sebab 400-500 tak menjejaskan kehidupan kita. Maka kita pun kata tak apalah Syekh, dah Enta pun dah susah apa semua, anda pun kesian kat Enta apa semua, tak apalah, bila-bila Enta senang. Kita bagi ruang kat dia. Kita bagi ruang dekat dia. Kita sendiri pun walaupun kita pun susah, tapi kita masih ada duit lagi. Kita boleh hidup macam biasa. Maka kita bagi ruang kat dia. Tuan-tuan, kalau kita bagi ruang kepada dia, kan, kita bagi tempoh kepada dia, kita lanjutkan tempoh untuk dia bayar balik, kita bagi kesenangan kepada dia, maka Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa macam itulah nanti Allah Ta'ala akan layan kita. Kita buat baik kepada orang, kita kesian kepada orang, kita bagi tempoh kepada orang, Allah Ta'ala akan bagi tempoh kepada kita. Allah Ta'ala akan kasihan kepada kita. Dan tuan-tuan sekalian, kita kasihan kepada orang dengan Allah kasihan kepada kita, mana lebih besar? Yang lebih besarnya Allah yang kasihan kepada kita. Kita bagi tempoh kepada orang dengan Allah bagi tempoh kepada kita, mana lebih besar? Jauh lebih besar Allah yang bagi tempoh kepada kita. Maka sebab itulah ulama-ulama seperti Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata buat baiklah kepada manusia, nescaya benda yang sama kita dapat daripada Allah Ta'ala. Dan benda sama tu bukan betul-betul sama, benda sama tu jauh lebih baik, benda yang Allah Ta'ala akan lakukan kepada kita. Ini benda yang disebut sebagai kaitan di antara apa yang kita buat dengan apa yang Allah Ta'ala akan buat kepada kita. Sidang hadirin mukminin,
Sebagai akhirnya ada beberapa contoh nak tunjuknya ialah bagaimana kaitan benda yang kita buat dengan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ialah apabila kita ni suka mengaibkan orang. Bila kita suka memalukan orang, dan seumpamanya dengan cara yang macam mana? Contohnya kita suka kita suka mengumpat sebagai contoh. Kita kata benda-benda yang teruk-teruk tentang orang. Maka di antara balasan yang dikenakan kepada orang seperti ini ialah lidahnya akan dipotong dengan gunting daripada api. Ini adalah balasan kepada orang yang melakukan perkara-perkara yang macam tu. Siapa yang terlibat dengan zina, siapa yang terlibat dengan riba, maka dia akan berenang dalam sungai-sungai darah. Ini disebut dalam hadis, kan? Dia akan berenang dalam sungai-sungai darah sebagaimana dia orang ni berenang dalam, macam kita ni berenang dalam air busuk atas dunia. Kita tengok atas dunia ni ada kolam kumbahan ke apa, macam itulah gambaran. Tapi di akhirat dia jauh lebih teruk. Dia jauh lebih teruk. Ataupun satu orang dia suka bohong. Dia suka bohong. Maka dengan sebab pembohongan dia itu, kepala dia akan dibelah dengan satu bentuk bara api daripada belakang kepala dia. Kemudian orang yang suka tidur, dia tak mau sembahyang wajib, antara siksaan yang dikenakan kepada dia akan ditumbuk dengan batu yang sangat besar di hari akhirat nanti. Dan orang yang berzina dan sebagainya, adalah dia punya siksaan dia di hari akhirat nanti. Maka sebab tu tuan-tuan, kita ni kita hendaklah ingat bahawa apa yang kita lakukan ini semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadirin mukminin, marilah kita sama-sama perhatikan diri kita, apa dosa yang kita buat, apa silap yang kita buat, dan bagaimana cara untuk kita baiki dosa-dosa kita ini, kesilapan-kesilapan kita ini. Dan kita kena ada motivasi lah, kita kena ada semangat. Kalau aku buat baik kepada manusia, Allah Ta'ala akan buat baik kepada aku. Dan Allah bila dia buat baik kepada kita, jauh lebih baik, berlipat ganda, sangat hebat. Allah Ta'ala bagi pahala tu, bagi nikmat kepada kita. Padahal kita tolong orang ni bukan susah pun tuan-tuan. Kita bagi ruang, memanglah kita pun perlu duit. Tapi bila kita bagi ruang kepada orang tu, adalah pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita suka maafkan orang, kita tahan mulut kita daripada mengguris perasaan orang. Kadang-kadang kita geram ni nak luahkan apa yang terbuku dalam hati kita, tapi kita tahan juga tuan-tuan. Maka dengan berkat kesabaran kita itu, Allah Ta'ala akan balas, kan, dengan balasannya sebaik-baiknya kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita akan mendapat sebaik-baik nikmat atas dunia dan sebaik-baik nikmat di hari akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.